Hai, selamat pagi semua. Jadi semoga kalian semua sehat selalu dan sentiasa dalam keadaan baik. Semoga terhindar daripada segala penyakit, COVID. Semua kita dibagi kesehatan yang bagus lah. Oke. Jadi semoga kita dibagi kesehatan yang bagus dan semoga penyakit COVID ini semakin menurun di Malaysia. Oke, saya harap saya dan kamu semua bertambah baik dan sehat. Seperti yang kamu lihat, saya di sini ingin menunjukkan bagaimana cara supaya kelapa sawit berbuah dengan lebat dan kelapa sawit sentiasa berbuah. Terdapat 3 langkah atau 4 langkah yang perlu kita buat agar kelapa sawit ini sentiasa berbuah dan tidak ada selangnya. Maksud tidak ada sekejap berbuah, sekejap tiada. Tanpa banyak bicara, mari saya akan tunjukkan. Jika ingin kelapa sawit Anda atau kamu semua di ladang-ladang kecil lah berbuah seperti yang saya tunjuk di atas ini. Nampak? Banyak buah. Nampak? Nampak? Banyak buah. Oke? Banyak buah. Ini lagi di atas. Biasa berbuah. Oke? Nampak? Jadi cara yang pertama adalah proses spray. Jadi tidak lari di setiap kebun. Proses spray ini mesti sentiasa ada untuk menghilangkan daripada semak. Pertama, sebab lokasi bersih adalah bila orang pungut biji, dia akan lebih senang. Dia akan lebih senang kalau di bawah sawit itu bersih. Itulah sebabnya kita perlu melakukan spray di bagian kelapa sawit. Oke? Ini bukan main-main. Nampak itu di atas. Di atas kepala aku itu. Nampak? Sentiasa berbuah lebat. Ini bukan kawan, tapi ini nyata, geng. Ini nyata kawan-kawan. Sebab saya melakukan 3 langkah ini. Oke, itu langkah yang pertama adalah kita perlu melakukan spray. Dalam 1 tahun spray di tempat syarikat yang saya bekerja, IOI, kita mesti melakukan sekurang-kurangnya spray 3 kali tahun dalam setahun. 60 hingga 90 hari. Di dalam 3 bulan lah, hingga 3 bulan. Jadi dalam setahun kita mesti melakukan 3 pusingan spray. Oke, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua pula, setiap pokok ini kita mestilah buat pruning. Maksud pruning adalah kita buang pelepah. Kita buang pelepah yang buruk. Oke, untuk membersihkan pokok lah. Seperti yang kamu nampak di sini. Kamu nampakkan buah lebat di atas. Jadi sekurang-kurangnya bila pruning, kita jangan terlampau pruning. Oke, sekarang-kurangnya dalam umur-umur pokok dalam 6 hingga 7 tahun, kita mesti sekurang-kurangnya tinggalkan. Kita mesti tinggalkan dalam 1 buah 2 pelepah. Contoh yang macam saya tunjuk sama kamu ini. 2 atau 1 pelepah lah dalam 1 pokok. Nampak? Buah pun besar. Jadi pruning ini kita mesti lakukan 3 kali setahun. Atau setiap kali kita masuk dalam petak atau dalam kebun, kita mesti pruning pokok sekurang-kurangnya. Penjagaan pruning adalah paling penting. Hasilnya kamu nampak. Kamu boleh nampak sendiri hasilnya, buah besar. Oke, boleh nampak pruning? Itu yang cara kedua. Saya akan tunjukkan lagi 1 pokok. Nampak? Oke, itu cara kedua untuk mengakalkan sawit sentiasa berbuah. Cara yang ketiga
adalah kita mesti melakukan proses pembajaan. Ya, proses pembajaan sangat penting untuk kelapa sawit, terutama untuk buah dan untuk batang dan untuk dahan. Sekiranya kita tidak melakukan pembajaan, maka pohon sawit akan kecil dan tidak akan menghasilkan buah yang matang. Dan daun-daun itu akan sentiasa kuning dan jarang berbuah. Jadi itulah penting kita melakukan proses pembajaan. Oke? Proses pembajaan ini sekurang-kurangnya kita mesti melakukan 5 round dalam 1 tahun, mengikut jenis baja apa yang sudah direkomend oleh agronomis. Contoh, oke, saya tunjuk, saya bagi tengok contoh pembajaan yang betul. Jadi di sini kita nampak, itu nama yang kamu ada nampakkan di situ, nampak warna-warna butir-butir macam coklat. Inilah namanya baja. Baja. Seperti yang saya cakap, ini langkah ketiga. Baja adalah paling penting. Oke? Nampak di sini. Jadi jangan kemana-mana. Habis langkah yang terakhir akan saya tunjukkan. Untuk pembajaan, pokok kelapa sawit ini sekurang-kurangnya mesti dapat dalam 1 tahun 8 kilo. Jika kurang, dia akan berbuah dengan tidak lebat. Itulah mesti kita jaga sawit dengan lebih bagus. Langkah yang keempat adalah pastikan tiada serangan serangga perusak. Contohnya tikus. Paling utama tikus lah. Oke? Mana-mana kebun guaranteed tikus. Kita mesti kawal dengan cara apply racun tikus, yaitu yang dinamakan Arakus atau Storm. Arakus atau Storm. Jadi Arakus atau Storm ini kita mesti apply sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Maksud saya 2 kali dalam 1 tahun adalah, yang pertama adalah campaign pertama, yang kedua adalah campaign kedua. Jadi dalam 1 campaign itu sekurang-kurangnya kita mesti pusing dalam 1 estate atau dalam 1 ladang kebun, kita mesti pusing. Sekiranya kebun kamu ada dalam 20 hektar. Dalam 20 hektar itu kita bagi dalam 4 blok. Sekurang-kurangnya 1 campaign itu kita mesti pusing agar tikus ini dibunuh semua dan tidak akan membiak. Oke? Saya ceritakan pengalaman saya sebagai field conductor atau pegawai ladang selama 6 tahun setengah saya bekerja di dalam bagian peladangan. Tips-tips untuk pekebun kecil yang maukan hasil yang oke dan hasil yang mantap. Oke? Semoga podcast ini ada kamu dapat kelebihan dan pengetahuan mengenai pengalaman. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya berkenaan dengan kebun kelapa sawit. Ada banyak lagi yang saya akan tunjukkan dari kamu, daripada bagaimana cara buang racun tikus, oke, apply, macam mana cara buang baja di kebun, cara yang betul, macam mana cara spray, macam mana kita cara angkat buah. Banyak lagi akan saya tunjukkan kamu semua. Jadi jangan bosan, teruskan subscribe channel aku, like, share. Lebih banyak subscribe, lebih banyak share, saya lebih semangat untuk buat video-video untuk kamu dan buat perkongsian mengenai pengalaman saya di dalam ladang. Oke? Jangan lupa subscribe channel Pre Primen. Oke?